Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ويكفر الشرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا نبع لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله. Ada soal. Soal. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan ayat lepas surah Al-Baqarah ayat 151 surah 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang ia salah seorang di antara kamu membacakan ayat-ayat kami, yakni ayat Quran, dan membersihkan kamu daripada seperti yang buruk, mengajarkan kita dan ilmu pengetahuan kepada kamu, serta mengajarkan kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu waliyutimma ni'mati 'alaikum, yang tujuannya sebagai menyempurnakan nikmatku kepada kamu. Telah kami utus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Sambungan ayat yang lepas yang Allah sebutkan nikmat Allah waliyutimma ni'mati 'alaikum sebagai salah satu lagi kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala ciptakan muka bumi dengan segala nikmat-nikmat yang atas muka bumi ini, lalu Allah Ta'ala utuskan pula lagi seorang Rasul Allah, kekasih Allah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu nikmat, melengkapkan keseluruhan nikmat yang ada. Maka Allah utuskan Rasul ini kepada kita. Inilah disebutkan bahawa menyempurnakan nikmat kepada kami. Sekarang kita sedar tak kita ada nikmat itu? Kita tahu tak yang Rasul itu satu nikmat yang tidak ada kepada orang-orang sebelum ini. Sebelum ada Rasulullah, kita berada dalam keadaan jahiliyah.
Sebab itu disebutkan bahawa yang dulunya kamu berada di jurang api neraka, lalu Allah selamatkan kamu. Allah bagi tahu keadaan umat Islam, keadaan manusia sebelum diutuskan Nabi. Masya Allah, terlalu dahsyat tubuhnya. Lalu diutuskan seorang Rasul. Ini yang dipertikaikan oleh orang-orang kafir sebelum ini. Kenapa Rasul itu daripada kalangan manusia? Kalau betul Rasul Allah, bagilah kalangan malaikat. Jadi kalau malaikat kan kami boleh ikut. Maka kata Allah, kalau aku bagi malaikat pun, atau berutuskan seorang malaikat kepada kamu, dah tentulah malaikat itu kena bentuk manusia. Sebab kalau malaikat manusia tak boleh nampak, macam mana nak ikut orang yang tak nampak? Jadi kena bagi malaikat itu seorang manusia, dan manusia itu lelaki juga. Dan pasti kamu akan ingkar juga. Macam mana kamu ingkar yang ini? Yang ada manusia ni bukan ingkar. Kalau aku utuskan malaikat, malaikat itu manusia, dan malaikat itu akan berbentuk manusia, dan manusia itu pula bentuk seorang lelaki. Dan macam ada ni, pasti kamu akan ingkar juga kata Allah. Itu sifat dua orang kafir ni, dia tak akan pernah nak. Dia nak tu, dia nak ni, akhir tak ini apa pun kata dia. Lalu kata Allah Ta'ala, utusan itu dibangkitkan dari jenis kamu, manusia, bukannya malaikat, supaya kamu lebih mesra kepadanya dan tidak takut. Dialah yang membacakan ayat-ayat kami. Quran namanya sebesar-besar nikmat Tuhan dan sebagai mukjizat yang berkekalan. Dialah yang membersihkan kamu dari tepi yang buruk, iaitu syirik dan dosa, sehingga kamu menjadi bersih pada sopan yang baik dan berdiri ke tepi yang tinggi. Baik, Allah sebutkan utusan itu daripada jenis kamu, yang jadi manusia. Ini kena hati-hati bila membaca Rasul sebagai manusia. Ya, Rasul itu sebagai manusia yang bersifat seperti manusia biasa, tetapi kehebatannya 100 kali ganda daripada manusia biasa. Yang kita bimbang orang akhir zaman ni, dia kata ada satu statement, semua manusia ini pernah buat salah termasuk Rasul. Rasul buat salah. Masa bila Rasul buat salah? Rasul tu maksum. Rasul tak pernah buat salah. Maksum terpelihara daripada sebarang dosa kesalahan. Panduannya kepada surah Abasa wa Tawalla. Nabi Allah ditegur Nabi dalam keadaan Nabi bermasa muka. Ini disalah tafsirkan oleh beberapa kelompok-kelompok yang menyatakan Nabi bermasa muka kepada Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ni orang muka, seorang muka datang nak jumpa Nabi. Ketika itu Nabi sedang berbual-bual, bercakap, berdakwah dengan pembesar-pembesar Yahudi. Nak ajak masuk Islam, itulah ceritanya. Tiba-tiba datang seorang buta ini dan nak cakap dengan Nabi. Nabi berpaling dan bermasa muka. Menurut tafsir yang kita duk baca ni, kita duk ingat Nabi bermasa muka. Nabi kan seorang yang mukanya wan manis, yang sangat senang didekati, siapa jumpa dia terasa mesra. Habis surah ini diturunkan menegur Nabi ke menegur orang Yahudi? Jadi mereka mengatakan bahawa Nabi pun buat salah sehingga Allah tegur Nabi. Padahal Allah menegur orang-orang Yahudi yang bermasa muka ketika Nabi berpaling melihat kepada Abdullah bin Maktum. Kalau kita fikir Nabi masa muka dekat orang buta, yang datang tu orang buta, Nabi masa muka, nampak apa masa muka dekat orang buta? Tak nampak apa-apa pun. Jadi kena hati-hati dalam menguraikan sifat Rasulullah yang mulia. Berhati-hati dalam menyebut sifat-sifat yang maksud ini, bukan layak kita nak menguraikannya. Bimbang ialah yang belajar-belajar agama, yang baru-baru belajar. Yang baru belajar, dia bukan yang lama dah ni. Orang lama ni, dia original, dia faham. Yang baru belajar ni, dia terus ambil satu statement bahawa Nabi itu juga berdosa, Nabi juga bersalah. Masya Allah. Bila ada langsung sifat-sifat itu kepada Nabi SAW, pelihara daripada keturunannya, mak ayahnya, daripada keturunan Bani Kinanahnya, sampailah kepada seluruh Qusay bin Kilab, kepada Bani Hashim, kepada Rasulullah, dan letakkan rumah yang paling mulia di antara seluruh manusia. Tak ada sikit pun, kata Rasulullah, aku dilahirkan daripada ibu dan ayah, hasil perkahwinan ibu dan ayah aku, bukan daripada keturunan-keturunan yang berzina. Na'udzubillah. Ni, jaga-jaga. Waktu kita dengar ada kata bapa, ibu dan ayah Nabi itu dalam neraka. Masya Allah. Kena mengaji sikit lagi, tak cukup lagi. Mantap
bapa dan ibu Nabi Nabi neraka kok mana datang? Keturunan yang mulia Allah muliakan. Allah muliakan sebab daripada keturunan ini Allah pelihara daripada awal lagi. Rasulullah tu dipelihara dalam syurga lagi, nama Rasulullah dipelihara dan dimasukkan dalam roh dalam orang yang paling mulia. Macam mana pula kita pandai-pandai mengatakan begitu. Jadi kena jaga bahawa disebutkan Allah kata dalam utusan itu dibangkitkan dari jenis kamu supaya kamu lebih mesra kepadanya dan tidak takut kepadanya. Dialah yang membacakan ayat-ayat kami daripada ramai-ramai manusia yang Allah pilih. Ini dia, manusia terpilih ini seorang ini, Rasulullah. Dan daripada agama yang Allah Ta'ala turunkan itu, Islam diturunkan kepada Rasulullah sampai kepada kita. Dan diturunkan juga Allah pilih daripada golongan-golongan anak kecil, seramai-ramai anak kecil yang Allah pilih daripada kalangan anak kecil Sayyidina Ali ketika itu yang bersama Rasulullah yang pertama kali mengucap syahadat. Daripada kalangan orang tua-tua yang menghitung ribu orang tua-tua yang ketika itu yang ada bersama-sama, Allah pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada kalangan wanita-wanita daripada keturunan bangsawan kepada golongan yang biasa-biasa, Allah pilih Khadijah Al-Khuwailid yang pertama sekali mengucap syahadat ikut Rasulullah. Tak ramai, tapi inilah yang Allah pilih untuk mendekati agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak ada orang di kalangan hamba, golongan-golongan hamba ketika itu yang begitu ramai, Allah pilih daripada Bilal bin Rabah. Ini Allah Ta'ala pilih sebagai orang yang hamba Allah Ta'ala pelihara daripada keturunannya, daripada kaumnya, sampailah kepada diri Rasulullah SAW itu sendiri. Dialah yang membacakan ayat-ayat kami, yakni Quran namanya, sebesar-besar nikmat Tuhan dan sebagai mukjizat yang berkekalan. Sebesar-besar nikmat Tuhan. Apa dia? Quran namanya. Sebab itu Quran ni dia datang di tengah-tengah masyarakat yang sedang berpecah belah, masyarakat yang berkecamuk, masyarakat yang tidak ada peraturan, masyarakat yang hidup dalam keadaan hukumnya hukum rimba. Hukum rimba ni siapa kuat dia raja. Macam dalam hutan rimba tu, yang paling kuat ni siapa raja? Raja rimba siapa? Singa. Sebab apa dia paling kuat? Sampai gelaran raja rimba. Hukum jahiliah tu hukum rimba. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Ketika itu tiba-tiba datang seorang Nabi SAW, Nabi bawa Al-Quran nak ajak orang keluar agama Islam. Nabi kata, Islam itu Ja'al Islam mughariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Kata Rasulullah, Islam itu pertama kali datang satu benda yang aneh, yang pelik. Ja'al Islam mughariban, Islam itu satu benda yang asing ketika mula-mula datang. Tak ada orang nak Islam ni. Tengok pun pelik, apa benda ni, ilmu apa ni bawa ni. Sebab itu Nabi dituduh sebagai ahli sihir dan berbagai-bagai lagi. Wa sayaudu ghariban, dan kamu akan lihat nanti di akhir zaman Islam akan kembali jadi benda yang aneh. Ini yang kita jumpa akhir zaman. Islam itu benda pelik, benda asing, terasing. Islam di tengah-tengah masyarakat ni, Islam ni terasing. Nabi dah beritahu dah. Kenapa terasing orang sebelum datang tu? Masya Allah, zaman jahiliah dia ada lebih 360 berhala. Ada yang digantung di keliling Kaabah yang besar-besar, yang Lata, Al-Lata, Uzza, Manat, Hubal, nama-nama yang hebat-hebat diletak digantung di Kaabah. Yang kaya raya dia buat patung itu daripada emas, lalu lekat Kaabah dan mereka sembah patung itu. Tuan bayangkan Kaabah itu dikelilingi dengan patung-patung ketika zaman jahiliah. Yang miskin sikit buat daripada besi, perak, tembaga, diukir cantik-cantik, diletak sembah. Yang lagi miskin buat daripada kayu, ukir, jangan dia dapat sembah. Yang dia sembah tu yang dia buat sendiri. Dia ukir, dia buat yang sampai sekarang lah. Yang sekarang ni orang buat syirik kepada Allah Ta'ala ni, dia buat patung dia sendiri, dia lukir, dia berwarna merah, topi wanita, buat janggut panjang-panjang. Siapa buat tu? Dia sendiri buat dan dia sembah. Kan kita bengong manusia.
Dia yang tu pun dah tak boleh fikir Tuhan yang dia bawa usung. Tuhan dia bawa usung buat jalan, pasal lampu warna-warni. Siapa buat? Dia yang buat. Lepas tu dia tinggal Tuhan dia tepi jalan. Tunggu Tuhan siapa nak mainkan. Pelik betul orang akhir zaman. Syirik kepada Allah Ta'ala yang terang-terang. Yang miskin lagi dia buat Tuhan dia daripada tepung. Yang kaya daripada emas, perak, besi, buat daripada kayu. Last kali paling miskin, ambil tepung, uli. Yang sesanai tu, buat kepala, buat tangan, buat kaki, buat semua, letak sembah. Sejam, 2 jam sembah, buat lapar. Dia kata, tadi aku dah sembah kau Tuhan, sekarang time aku pula, aku lapar. Dan aku nak makan kau Tuhan. Start dia patah kepala Tuhan dia makan, dia patah tangannya, dia patah kaki, dia patah badan laki, semua Tuhan dia makan. Punya jahil manusia ketika itu sampai peringkat Tuhan dia pun dia makan. Tuhan yang banyak, beratus Tuhan, ribu Tuhan yang ada masing-masing dengan nama Tuhan masing-masing. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW bawa satu agama yang agak sembah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah yang Maha Esa. Sembah Allah yang satu. Kata orang jahiliah, kami ada beratur-ratur Tuhan ni pun kadang-kadang makan tak cukup, hujan tak turun, panas terik, macam mana kau ada sembah Tuhan satu? Yang satu ni boleh ke semua? Ya Allah, ni keadaan yang Rasulullah tempuh zaman jahiliah. Sebab itu Nabi datang ke sana, dianggap sebagai pemecah belah. Ini kena faham. Pecah belah apa? Nabi memecah belahkan fahaman jahiliyah yang mengatakan Tuhan itu daripada berbagai-bagai benda yang diciptakan manusia. Syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, Nabi pecah belah. Nabi pecah belah di antara yang beriman kepada Allah dengan yang kufur kepada Allah. Jadi Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Selain daripada Al-Quran, namanya juga Al-Furqan. Al-Furqan ni pembahagi, pembeza, yang membedakan yang kiri dengan yang kanan, yang membedakan yang jahiliyah dengan yang beriman, yang taat kepada Allah dengan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itu namanya Al-Furqan. Dia nak mudah faham, macam kita sikat rambut, kita belah tengah, satu belah kiri, satu belah kanan. Yang tengah-tengah tu lah pembeza dia. Sebab tu kita sekarang sampai akhir ni pun kita berada di dua, sama ada ke kiri, ke kanan. Sama ada golongan al-yamin, al-shimal, golongan ahli kanan atau ahli kiri, ashabu yamin wa ashabu shimal. Itu saja. Kita yang daripada tiga tu kita pecah lagi dah. Hak kiri pecah lagi, yang kanan pecah lagi, tak ada dah. Dia pecah satu je. Dan sampai meninggal mati, so kita pun syurga, neraka. Dua saja. Jadi itulah datangnya Al-Quran. Sebab itu Allah katakan Quran adalah sebesar-besar nikmat Tuhan dan sebagai mukjizat yang berkekalan. Sampai bila kekalnya? Sampai ke hari kiamat. Al-Quran inilah akan jadi sebagai kita punya saksi, sebagai kita punya pendakwa, sebagai kita punya sahabat, teman dalam kubur, segala-galanya Al-Quran. Jadi Allah itu ada ahlinya. Allah ada ahlinya. Siapakah ahli Allah? Ahli Allah adalah ahli Al-Quran. Kita ni ada ahli juga. Kita ahli apa? Banyak kan? Ahli tujuh. Ahli Diagesco, ahli Maiden, ahli Tesco, ahli Mari. Segala supermarket ada semua kad dalam beg ada. Tengok tu, kad ahli apa tu? Mati besok nak bawa kad tu tunjuk, ni ahli saya, ahli Maiden Ustaz. Bawa kad dan surat tu sampai kepada kita. Siapa yang terdaftar sebagai ahli, nanti cukup masa nanti adalah surat pamflet akan sampai ke rumah. Oh, tawaran hebat. Allah dah bagi tahu siapa nak jadi Allah. Tawaran Allah sepanjang masa, setiap masa ada dengan kita. Cuma kita tak faham tawaran tu. Allah tawarkan. Masa bila Allah tawarkan, tiap-tiap hari, malam ni kata Allah, aku tunggu. Sepertiga malam aku tunggu. Bangunlah hamba-hambaku sepertiga malam, aku menunggu, kata Allah. Ish, sayang ya, kita tidur masa tu kan. Kita tidur pun termasuk saya tuan. Saya dekat tuan, saya dekat saya ni. Allah menunggu sepertiga malam.
siapa yang bangun untuk menghadap Allah Ta'ala, sujud, rukuk, mengangkat tangan, menelah tangan, berdoa, mohon kepada Allah, kata Allah, nescaya aku perkenankan itu waktu yang mustajab doa. Tawaran istimewa daripada Allah tiap-tiap hari. Habis Senin, Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat. Malam Jumaat lagi dah hebat dah. Dah hebat dah malam Jumaat dengan surah Al-Kahfi yang kita selesaikan pada malam Jumaat. Yang surah Yasin kita baca malam Jumaat, yang tahlil kita buat malam Jumaat, yang doa selamat kita buat malam Jumaat, yang semua orang nak pilih malam Jumaat, tak ada malam ni lagi dah. Kalau buat tahlil malam Rabu rasa macam tak sah dia tahlil. Boleh tak buat tahlil malam Selasa? Tak apa berkat dia kata malam Selasa. Nak tak malam Jumaat juga. Malam Jumaat nak pergi berapa tempat, imam ada satu. Imam satu, kedua ada tiga. Tiga-tiga imam terpaksa berkabulkan juga. Last kali imam tu yang balik tungging. Kita sehat, imam tu dah tiga tempat makan tak tungging tu. Mana tak imam mati cepat? Makan saja, ya Allah. Nak buat malam Jumaat juga. Yelah, tak apalah. Nak ambil berkat berjumaat. Tak masalah. Besok pada hari Jumaat dah penuh dengan keberkatan. Tawaran Allah. Allah bagi tawaran setiap hari Jumaat, setiap minggu Jumaat. Ketika malaikat datang berjumpa Rasulullah, malaikat Jibril bawa satu papan yang besar bertanda berwarna putih. Ada satu titik di situ. Lalu ditanya Rasulullah, titik apakah itu wahai Jibril? Inilah dia hari Jumaat. Yang mana? Dia yang putih semua di hari Jumaat. Titik itu adalah satu saat yang paling mustajab berdoa. Kalau kita berdoa tepat pada masanya, maka pasti Allah terima doa. Di mana masanya? Tak boleh bagi tahu. Yang penting hari Jumaat tu, sepanjang Jumaat tu ada masa yang Allah makbulkan. Jadi kenapa tak bagi tahu? Kan senang kalau bagi tahu yang ni. Sebab kita bukan kumpul semua. Tak. Sebab Allah nak suruh kita ibadah sepanjang-panjang hari Jumaat tu. Rebut nak peluang. Pasti kau akan dapat tawaran Allah. Tapi kita tolak tawaran ni kan. Bangun pagi subuh-subuh lagi dah boleh berniat dengan sunat mandi hari Jumaat. Laki-laki perempuan boleh mandi sunat hari Jumaat. Hari Jumaat suruh potong kuku, bersihkan semua diri-diri kita daripada atas sampai ke bawah, mana ada bulu-bulu yang ada bersih-bersih. Ini Rasulullah suruh. Ini tawaran hari Jumaat. Tawaran hari Sabtu lain. Itu malam Sabtu punya tawaran pasal pekan pasal malam tu. Itu tawaran pasal malam. Lepas tu lagi awal pergi ke masjid, tawaran hari Jumaat. Lepas tu lagi subuh-subuh kita ada sujud sajadah pada pagi Jumaat. Berapa ramai yang datang sujud sajadah pagi Jumaat? Dia tak biasa sujud sajadah kat sini. Dia pergi Mekah, dia tiba-tiba dia terperanjat, sujud sajadah apa ni? Dia terperanjat sebab tak biasa dekat sini. Kena biasa tak? Tawaran hari Jumaat, pergi Jumaat dengan pakaian serba putih. Ini banyak kali disebutkan pakaian serba putih, serba putih, serba putih pada hari Jumaat. Tak faham-faham juga lagi. Tawaran ini hanya ada pada hari Jumaat. Pergi Jumaat, cantik macam mana baju pun, Nabi paling suka baju putih. Itu saja. Jadi tak payah peduli. Ini uniform. Macam kita pergi kerja ada uniformnya. Kita nak pergi umrah, nak pergi haji pun ada uniformnya. Mesti kita pakai ihram. Tak boleh, saya baru beli baju ni mahal, saya nak pakai baju ni, nak buat ihram, nak tawaf, buat tawaf sunat boleh. Rukun fardu tak boleh. Itulah uniformnya. Orang ni mula ada uniform, pergi sembahyang Jumaat tak nak pakai uniform Jumaat. Jadi pesan lagi. Hari Jumaat nak tengok semua orang serba putih. Tanda-tanda orang berilmu bila hari Jumaat dia pakai baju putih, ada ilmu dia. Dia ada ilmu. Ada jubah putih, pakailah jubah putih. Tak ada jubah, pakai kemeja putih, baju Melayu putih, apa-apa warna putih, t-shirt putih, tak berjaya putih. Kenapa putih? Sebab Rasulullah suka. Selesai. Itu je. Nabi suka putih, pakai putih. Dia berbeza dengan hari raya. Hari raya, pakailah baju warna apa yang paling cantik, yang paling mahal, silakan. Itu hari raya. Tapi hari Jumaat pastikan warna putih. Jadi isteri-isteri standby, setrika baju, gosok baju untuk suami, bawa selai pergi kerja. Bang, ni baju dah siap, gantung dalam kereta untuk main mak nanti bang. Dia tak pakai, dia lah gosok baju pun dapat pahala dah. Cari jubah tak ada, baju Melayu tak ada, t-shirt pun tak ada yang warna putih hari tu. Yang ada telekung rumah dia putih. Bawa dah telekung selai. Sarung telekung, kepala dia keluar. Kan dia sembahyang Jumaat ni dia tunduk
tengok dia tidur. Jadi pakai kekong nampak macam pakai gaun. Bila dia bangun berdiri, kain kembang dia pakai. Ya Allah. Baik, ini tawaran-tawaran Allah. Banyak lagi setiap hari semua dengan penuh tawaran-tawaran yang Allah tak lebih kepada kita. Sehingga Ramadannya, sehinggalah malam-malam ada malam Lailatul Qadarnya, semua tawaran-tawaran yang hebat Allah bagi. Tapi kita lepas satu demi satu. Kalau kita kenal balik ini mujizat dari Al-Quran yang Allah bagi. Isi-isi dalam Al-Quran yang Allah bagi kepada kita. Kita baca, kita faham. Berapa kali Ramadan yang 10 malam terakhir kita buat macam biasa-biasa sahaja. Kita tak speed betul-betul seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Adalah Rasulullah itu pada 10 malam terakhir tinggalkan, menjauhi isteri-isterinya, untuk bertaqarrub ila Allah dengan Allah Ta'ala. 10 malam terakhir. Kita 10 malam terakhir lagi banyak shopping. Allah, lagi dekat nak semalam raya, lagi kuat dia shopping. Ada dia tak lengkap, itu tak cukup, yang tak cukup, dah dia cukupkanlah. Berapa kali Ramadan kita tak buat Ramadan betul-betul? Tuan, sempat tak kita Ramadan tahun depan? Ni tahun ini, sempat tak gagal? Ini dah 4 dah, Ramadan berapa? Berapa? 7. Bulan 6, 7. Tak jauh lah. Sempat tak? Siapa boleh katakan saya sempat? Saya insyaAllah sebab saya kata tuan-tuan, sebab saya tak boleh katakan saya tahu. Tawaran Allah nanti Ramadan yang penuh barakah, rahmah, maghfirah. Siapa kita nak? Tapi banyak kali disebut. Tawaran ini disebut dalam Al-Quran. Begitulah yang dikirim kita ke rumah, yang tawaran daripada supermarket yang hantar kepada kita tadi. Tawaran itu bila kita tengok tertarik, nak pergi, murahlah tawaran nak pergi, cepat-cepat beli. Walaupun kita tak perlu barang tu, terkadang tawaran tu kita pergi. Punya kuatnya tarikan tawaran dunia daripada tarikan Allah Ta'ala. Jadi macam mana tuan-tuan, balik nanti ada masa start kita baca Quran dan kita tengok makna. Khatam Quran banyak kali dah. Khatam Quran dengan makna berapa kali dah? Dengan maknanya sekali. Start lah. Tak apa, projek ini 2 tahun baru selesai. Satu hari baca satu muka surat, tengok makna dia. Ada kan? Tafsir ada kan? Terjemahan. Baca tu je. Jangan baca tafsir ni lambat anak ambil. Tafsir terjemahan. Baca Quran, baca mana. Jadilah takat dulu paling tidak aku dah baca tafsir panjang. Tafsir terjemahan. Apa yang dimasukkan oleh Allah? Paling tidak ulanglah, habis ulang. Jadi kita baca Quran yang sendiri khatam dah banyak kali. Sekarang step kedua, kita upgrade sikit kita punya amal dengan baca Quran dan baca fahami maknanya sekali. InsyaAllah sikit sebanyak akan masuk dalam hati kita. Baca Quran ni dia, bila disebut dia mukjizat. Mukjizat tuan-tuan yang tak ada ke orang. Mukjizat untuk Rasul, hanya untuk Nabi saja mukjizat. Dan mukjizat itu ditinggalkan kepada kita. Mukjizat yang begitu hebat Allah tinggalkan kepada kita dan kita ada kat rumah. Ada kita biar saja. Allah tak tahu nak guna mukjizat. Sepatutnya apa masalah cari dalam ni? Dalam ni ada semua. Nak cari yang hilang di radar pun ada dalam ni. Tenggelam lautan ini pun ada dalam ni. Ada dalam Quran apa? Allah kata sekiranya kamu beriman kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui di mana duduk pesawat itu sekarang. Allah yang kerja ni, Allah punya semua dia tahulah kat mana duduk. Tapi kita tidak rujuk kepada Allah. Kita makin engkar, makin degil, kita rujuk kepada manusia-manusia dunia yang jahil pula tu. Dan bertambah syirik kita kepada Allah. Sebab itu bila terjadi satu musibah, kena ingat, jadi satu musibah kepada diri kita, pada kampung kita, pada keluarga kita, pada negeri negara kita, manusia akan jadi dua. Sama ada bertambah imannya kepada Allah ataupun bertambah jauh dia kufur daripada Allah Ta'ala. Wah, Allah ambil anak kita meninggal dunia. Musibah apa terjadi pada diri kita? Bertambah iman kita ataupun bertambah kufur kita kepada Allah. Iman macam mana? Dia redha dengan pemberian Allah. Dia tahu yang jemput dia pun adalah daripada Allah Ta'ala. Sehari dua kemarin seorang pelajar di Malaysia yang kena petik. Allah,
Aku tak sedih juga. Anak kata satu duk daripada Sya'ala ke ruku. Ya Allah, saya baca dalam tu petang-petang dalam pukul 6 petang daripada Padang nak pergi ke koridor naik. Memang dia suruh balik dan pun petang daripada ni tengok awan tak apa cantik juga. Keadaannya biasa-biasa saja. Tak ada hujan lebat, cuma berada guru-guru sikit-sikit. Dalam beramai-ramai berjalan tu 200 orang, bukan sikit, 200 orang berjalan. Dia yang Allah pilih seorang. Kita nak petik berbuih mulutnya jatuh kat situ. Tak meninggal lagi, sempat bawa ke hospital. Sampai hospital semalam dia bukan dah meninggal dunia. Ya Allah, dibawa balik. Anak 2 orang, yang ni yang paling bongsu seorang. Macam manalah mak ayahnya. Kita bayangkan kita, kalau anak tu macam mana? Inilah yang Allah Ta'ala berikan. Ketika Allah Ta'ala uji seorang hamba, diambil anak kesayangannya kembali kepada Allah, lalu Allah kirimkan malaikat untuk melihatnya. Allah Maha mengetahui. Kata Allah, wahai malaikat, kau pergi tengok apa yang berlaku kepada tu yang aku ambil anak dia tu. Apa yang berlaku kepada mak dan ayah dia sekarang. Cuba kau pergi tengok. Maka malaikat datang tengok mak dan ayahnya redha dengan ketentuan Allah. Lalu diberitahu kepada Allah, wahai Allah, aku melihat mak dan ayahnya redha dengan apa yang kau berikan kepada mereka ujian ini. Maka kata Allah, bagi tahu kepada mereka, mak dan ayah itu, aku juga redha kepada mereka. Tuan-tuan, kalau Allah dah redha, apa lagi? Apa lagi yang kita nak? Kena nak cari keredaan Allah. Sebab itu bila ditimpa musibah, maka manusia akan tambah imannya kepada Allah dengan syarat kita redha. Dan manusia akan kufur jauh daripada Allah Ta'ala sebab dia ingkar dengan perintah Allah. Apalah, kenapalah Allah bagi dekat saya macam ni, kenapa Allah uji saya begini? Ini semua nak bagi penyakit macam. Saya ni ustaz tak habis-habis kena dugaan lepas satu-satu. Hari tu dah lah anak saya lari daripada rumah. Sekarang ni suami saya pun lari juga. Kenapa kau tak lari sekali? Allah pakai duk lari kata pun tak. Kadang pelik-pelik macam-macam. Saya ni gini ya Allah, sabar. Kata Allah, semua kesulitan itu adalah dari Dia, dari Allah untuk menguji iman kita. Ni kita diuji sekarang. Bukan peringkat kecil-kecil, peringkat negara diuji sekarang. Mana dia orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Ta'ala? Mana dia, jom kita ajak sama-sama daripada pemimpin atas sampai bawahan. Jom kita mohon doa kepada Allah Ta'ala. Allah nak tengok rayuan, Allah nak tengok tangisan, Allah nak tengok sungguh-sungguh kita dengan Allah bergantung sungguh. Tak tahulah setakat ni tanpa main-main sikit-sikit je, bergantung sikit-sikit je. Tak sungguh-sungguh bergantung dengan Allah. Macam kemarin ni tak hujan, kita hujan, hujan buruk dah berhenti lah, tak payah minta lah, habis. Kan kita sembahyang hajat tu untuk selesai hajat, lepas hajat tak minta lah. Macam mana kita dengan Allah Ta'ala? Habis Rasulullah bangun malam tu untuk apa selalu? Kita duk fikir, kita buat ibadah ni kerana ada sesuatu hajat. Habis mencapai hajat itu, maka berhentilah ibadah kita. Itu tahap kita punya ibadah. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadamu, ya Allah, luluskanlah anak aku PSR, ya Allah, dapatlah 5A, ya Allah, luluskanlah anak aku PMR, ya Allah, 9A, ya Allah, SPM, ya Allah. Macam-macam doa kita. Betul-betul dapat 5A, amin. Dan lepas tu tak semayang dah. Habislah doa mohon. Sebab apa tak doa lagi dah? Dah dapat 5A dah. Jadi ibadah kita setakat nak hajat kita tercapai sahaja. Bukan ibadah kita kerana semata-mata mencari keredaan Allah. Belum lagi tahap. Sebab itu kita baca sirah Nabawi, kenapa Rasulullah ibadah daripada malam sampai ke pagi. Ketika waktu malam Rasulullah bagi kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, malam ni kita sembahyang ibadah malam sampai sepertiga malam, sampai di tengah malam. Sayyidatina Aisyah celik mata tengok Rasulullah sedang sembahyang lagi, menangis lagi. Sampai sepertiga malam celik tengok Rasulullah sedang sembahyang lagi, menangis lagi. Ya Allah, ini yang diwakilkan sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah, menangis Rasulullah, basah janggut Rasulullah, menangis kepada Allah Ta'ala. Ditanya Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa begini teruk berdoa? Kenapa begini teruk ibadah? Seolah-olah Rasulullah orang yang paling banyak dosa. Bukankah engkau maksum Rasulullah? Tidak ada dosa dulu, kini dan selamanya, tak ada dosa.
Kita berdosa dulu, kini dah selamanya agak lagi ini. Rasulullah berdoa begitu, kata Rasulullah, tidakkah aku suka, tidakkah aku gembira kalau Allah memanggil aku dengan sebutan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Itu yang Allah kata Rasulullah. Siapa? Abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Jadi tuan-tuan, kalau kita sembahyang malam, ibadah malam ni bukan kerana nak hajat kita tercapai, bukan kerana nak istikharah kita nak pilih, nak berhenti ke, nak teruskan ke, nak jalan ke, tidak ke, bukan kerana satu perkara bahawa kita bangun tengah malam, tapi hanya satu, nak jadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Sikit sangat yang pandai bersyukur. Bila kita baru malam ibadah tu, oh, ibadah kita ini kerana nak bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kita tahajud tu kerana nak bersyukur nikmat Allah. Yang sembahyang hajat itu kerana syukur dengan nikmat Allah. Yang buat istikharah tu kerana syukur nikmat Allah. Yang buat solat taubat itu kerana nikmat Allah. Yang kita buat sembahyang segala-gala, sembahyang sunat itu kerana nak bersyukur segala nikmat-nikmat Allah. Itu yang kita kan bahawa segala ini nikmat Allah yang cukup besar kepada kita. Dialah yang membacakan ayat-ayat kami. Quran namanya. Apa dia Quran? Iaitu suatu kitab yang membawa perbezaan antara iman dan kufur. Sampai sekarang, siapa yang tak baca Quran, siapa yang tak mau baca Quran, tak pandai baca Quran, macam manalah kedudukan diri kita. Nak kata beriman, Quran tak baca. Nak kata kufur, nampak pergi sembahyang. Takkan kita nak kufurkan dia? Tidak. Kada syahadah ada lagi. Tapi Quran ni macam mana? Ni sebesar-besar nikmat ni kena kita betulkan balik. InsyaAllah, sebelum ada terlambat. Yang belum pandai baca, belajarlah. Belajar. Di mana-mana saja, belajar. Jadi orang yang satu peringkat ni, kita dah dunia dah lalui semua dah. Kerja dah, makan sedap dah, nak kena macam mana, nak jalan dekat mana seronok, semua dah rasa dah. Tapi yang satu ini, kita cukup keras hati. Apa dia? Dengan Quran. Saya tahu, sebab ada orang dengan Quran dia cukup keras hati. Keras hati degil. Bahasa budak-budak dia panggil tengin tau, tengin. Dah lah bodoh, tak tahu lah tu, tengin dia betul kan. Sampai bila nak tengin tu? Kena sebut. Sampai bila nak baca Yasin terbalik? Tak baca Yasin terbalik. Orang bagi Yasin dia terbalik ke terbalik. Sebab dia tak pergi ni betul ke depan. Sampai bila nak kelentong? Kalau ada majlis tahlil, majlisnya di rumah dia apa, tahlil doa selamat, dia akan duduk di dapur, kemah-kemah pinggan, susun-susun buah, kemah-kemah cawan. Dia tak akan ambil peranan duduk kat atas, dia peranan kat bawah buat sibuk sana sini. Sampai bila? Sampai bila nak mengaku yang diri aku tak pandai sebenarnya. Duduk, mengadap, tunggu, baca surat alif bata. Tidak ada masalah. Selagi Allah belum ambil nyawa kita, kita kena khatam 30 juzuk. Bagaimana nak katakan umat Nabi kalau Quran pun tak khatam? Start. Saya bukan cakap betul kan. Tuan-tuan saya tahu orang belajar di semua kan. Saya dah belajar lama. Bertahun ni. Kalau tak khatam ni tak tahu. Tak khatam dulu yang belajar kat sini dulu. Khatam ke? Khatam. Allah, orang dapat air tropikan lah. Kali kedua ceramah dapat benda pelik. Kalau itu misi punya ustaz, dapat air fresh oil kali ni. Sekarang nak semayang susah tahu, tak ada air putih. Hal itu macam ni juga, bunga-bunga dia kembali suruh. Lain ustaz, guna air oil lain maksudnya. Dia sambung sejam lagi. Alhamdulillah. Itu ceramah masjid perkara lama. Gua dia bagi air terbikai. Sudah air terbikai lagi macam mana ni. Dan jangan gua tapi dia biar besar ni. Sebesar-besar nikmat Tuhan dan sebagai mukjizat yang berkekalan. Dialah yang membersihkan kamu daripada peti yang buruk, iaitu syirik dan dosa. Dosa syirik yang dibawa sampai ke mati. Dekat dunia ni dia syirik. Tapi selagi dia tak mati dengan syirik tu, Allah masih ampunkan.
masih ada peluang untuk diampunkan dosa dia. Kalau dia taubat minta tolong kepada Allah. Orang kafir syirik, tiba-tiba dia masuk Islam, Allah ubah dia syirik kepada beriman, maka Allah ampunkan dia. Selagi dia tidak mati dengan benda syirik itu. Macam kita manusia ni pun hidup ni syirik dengan Allah Ta'ala. Bila dia syirik dengan Allah Ta'ala dan dia mati dalam keadaan asyirku billah, Allah, ni yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang kata syirik bawa ke mati, itu yang bahaya tu. Yang orang kafir yang mati dalam keadaan tu, dalam keadaan syirik kepada Allah, ni Allah tak ampunkan tu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Zalim kat diri sendiri lah, mencampakkan diri kepada api neraka. Sebab orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia bawa diri dia kepada lembah kehinaan. Allah Ta'ala dah janji pada orang syirik, aku tak ampunkan dosa dia, sehingga dia mati dalam keadaan syirik. Jadi Rasulullah datang membersihkan kita daripada pekerti yang buruk. Seperti buruk orang jahilah kita tahu kan, bunuh anak, minum arak, berjudi, berzina, mengata-kata tempat. Ni semua pekerti buruk jahiliah. Tidak ada budi bahasa, tak ada. Dan datang Rasulullah SAW membersihkan ini semua. Tiba-tiba akhir zaman ini datang balik pekerti jahiliah. Pekerti jahiliah. Zaman jahiliah dia bunuh anak, laki buat. Zaman Nabi Musa, Fir'aun bunuh anak, laki. Dia takut siapa ambil tempat dia, Fir'aun. Akhir zaman, laki perempuan tak kira. Mana kita punya orang? Dan kita tahu zaman kita ni, kita dah baca jahiliah, kita ni jahiliah. Jahiliah moden. Zaman jahiliah ada arak, zaman sekarang ada arak. Lama arak, lagi kelas arak ni, benam botol, packing lagi. Minum arak secara standard. Ada tukang jamu, tukang hidang arak, siap balut tangan lagi tuan. Kita tengok TV lah. Bukan takat jamu arak, kilang arak pun kita ada. Tak canggih ke kita? Kalau zaman jahiliah tu dia arak dia buat tong-tong di rumah. Sekarang kita produk arak dan duit arak tu kita ambil jadi salah satu daripada pendapatan negara. Mana tak canggih kita sekarang? Tak kata, tak kena, kita kata ada sebut. Arak, judi. Ada tak zaman jahiliah ada judi? Zaman sekarang ada judi? Lagi hebat judinya. Bukan takat nombor ekor saja. Dalam internet pun melambak judi-judinya. Orang main judi tu baru ni di Las Vegas. Ya kan Las Vegas mana? Di Miri, Sarawak. Las Vegas punya jadi. Dah jadi tempat dia yang pusat. Baca dalam surat khabar lah. Ya Rabbi Subhanallah. Tu dekat sini tak tengok dekat atas genting tu. Singapura dah. Tak main lah kita tengok dia. Ya, Subhanallah. Las Vegas Singapura. Jadi akhir zaman, benda yang ada zaman jahiliah sekarang ini lagi canggih. Sebab itu disebut dengan jahiliah moden. Bayangkan tuan-tuan, ni anak kita yang besar-besar ni, yang kecil-kecil ni, 10 tahun lagi mereka lah yang akan hidup. Saya cukup bimbang memikirkan. Tuan-tuan 10 tahun ni kat mana juga tuan-tuan? Aku. Tuan-tuan takut saya ada lagi insyaAllah. Anak-anak ini lagi 10 tahun, umur mereka 20 tengah hebat dengan anak muda yang rempit sekarang, umur itulah yang hebat-hebat sedang. Mampukah mereka ini nak menempuh zaman tu dalam keadaan yang berbagai-bagai, dengan agama pun lagi macam-macam, dengan sembahyang tak sempurna, dengan kelilingi oleh benda-benda yang maksiat begini, tak takut kita? Kalau hari ini kita tak bagi mereka dengan pendidikan Islam, pendidikan agama, hanyut mereka. Hanyut. Sekarang pun dah teruk, apa dia kena datang? Sebab itu buatlah lega sekarang. Tak apa, anak-anak yang didik dengan pendidikan Islam, kita tidak akan pernah kecewa. Tak akan pernah kecewa. Orang yang didikan agama, janji Allah, orang yang tidak akan pernah kecewa mak ayahnya. Sebab mereka menjadi doa daripada anak yang soleh, waladul soleh yad'ulah, sampai kita mati besok, dialah yang akan doakan kita sampai dalam kubur kita. Doa dia berterusan sampai kita. Apa kita nak kecewa? Tapi hari ini kalau kita tak buat mereka tempat, kita akan kecewa. Sebab itu sekarang ni anak-anak pastikan mereka teruskan kepada pendidikan Islam dengan Al-Qurannya, damai, sembahyang. Dua perkara yang paling asas, Quran sembahyang.
Itu perkara asas. Jangan sampai begitu dah jadi kita ambil tak kisah, tak ambil berat, maka kita akan menyesal. Membersihkan kita daripada sifat yang buruk, pekerti yang buruk, syirik dan dosa, sehingga kamu menjadi bersih, beradab sopan yang baik dan berbudi pekerti yang tinggi. Dialah yang mengajar kamu kitab, erti isi Al-Quran dan mengajarkan ilmu pengetahuan hadis Nabi dan hukum-hukum agama, dan juga mengajarkan perkara-perkara yang belum kamu ketahui daripada cerita-cerita umat yang terdahulu, para nabi pada zaman yang lampau dan peristiwa yang akan datang. Apa dia? Inilah dia isi Al-Quran. Dalam Al-Quran yang terkandung itu dengan budi pekerti, adab sopan yang baik, berbudi pekerti yang tinggi, semuanya ini tercantum dalam Al-Quran. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, bagaimanakah Rasulullah itu? Rasulullah itu adalah seperti mana akhlaknya Al-Quran. Siapa yang berani confirm? Yang ditanya itu adalah kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah yang paling tahu tentang Rasulullah. Bukan ditanya kepada orang tepi jalan, tak ditanya pada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, tak. Tapi yang ditanya adalah kepada isteri baginda. Wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah itu? Kami nak tahu Rasulullah macam mana. Kata Sayyidina Aisyah, confirm Sayyidina Aisyah kata Rasulullah itu seperti mana Al-Quran. Akhlaknya. Jadi kita kena tengok bahawa yang meriwayatkan ini, yang menceritakan ini adalah isteri baginda. Kalau nak tahu tentang kita, diri kita sebenarnya, tanya kat Umar, tanya kat kawan ni, oh dia bagus dia, oh kalau makan memang dia belanja. Tanya Umar tu, ketakut payah Ustaz. Kalau suruh beli ikan ku selor kecil-kecil 2 hari je ni, makan sana ikan hebat-hebat dengan kawan dia belanja. Suami saya Ustaz, ya Allah, subuh payah bangun Ustaz. Siapa yang paling tahu? Isteri yang paling tahu. Isteri yang paling tahu. Sebab tu bila cerita Syaitan Allah, isteri paling dia pernah apa ini? Itu ni nampak hebat kat sini kan? Kat sini hebat lah pakai smart semua ini kan? Tanya rumah tengok. Kat rumah sebelah pendek. Tak tengok bola. Wah, dia dah menjadi depan jadi. Kadang-kadang dia dengan anak berebut-rebut remote. Tak? Siapa yang paling tahu? Isteri. Sebab itu bila yang confirm ini adalah isteri baginda, subhanallah, hebatlah Rasulullah SAW. Sebab itu seperti mana Al-Quran. Yang mana Al-Quran disebut Al-Quran yang berjalan, itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya baginda itu dan mengajarkan ilmu pengetahuan hadis Nabi dan segala-galanya. Ayat 150 sekali lagi. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Fadkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku kata Allah. Azkurkum, niscaya aku ingat kamu. Satu tawaran yang sangat hebat daripada Allah. Kamu ingat aku ingat kamu. Fadkuruni azkurkum. Allah suruh ingat Allah sahaja, pasti Allah ingat kamu. Kata washkuruli wala takfurun, dan berterima kasihlah kepadaku dan janganlah kamu kufur yang neraka. Washkuruni, bahasa manusia berterima kasih dengan Allah kita bersyukur. Syukur itu tak ada terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah. Banyak mana yang bersyukur? Sangat sedikit yang pandai bersyukur. Sangat sedikit. Yang ramai-ramai itu semua yang tak pandai bersyukur. Ini yang kita bawa dari Nabi disebut sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Kita ni termasuk tak yang pandai bersyukur? Bersyukur ni 3. Pertama dengan perkataan dengan mulut, alhamdulillah, itu baru 1 syukur. Apa-apa kita alhamdulillah, puji Allah. Yang kedua dengan hati. Dengan hati kita ingat bahawa yang kita dapat ini adalah daripada Allah. Walaupun yang memberinya manusia, tapi hakikatnya daripada Allah, bukan manusia. Manusia itu tetap sampai je. Yang ketiga dengan perbuatan. Ini tanda syukur. Perbuatan maknanya buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Itu hamba yang bersyukur. Pertama, syukur itu dengan mulut, alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah dulu. Yang kedua dengan hati. Ingat yang kita dapat itu daripada Allah. Yang ketiga, syukur itu dengan perbuatan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan, ada hati. Qauli, fi'li, qalbi.
Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, itu tanda-tanda kita bersyukur. Ayat ini menyuruh kita mengingat Tuhan. Nescaya Tuhan kelak mengingat kita dan menyuruh kita mensyukurinya. Tetapi jangan sekali-kali kufur atau berhaka kepadanya. Suruhan zikir mengingat Allah di sini oleh para mufassirin dibahagikan kepada 3 bahagian. Apa yang dimaksudkan dengan zikrullah? Pertama, ingat Allah dengan lisan. Yang kedua, ingat Allah dengan hati. Yang ketiga, ingat Allah dengan tubuh. Mengingat dengan lisan, bertasbih, bertahmid dan bertamjid, yakni mensucikannya, memujinya dan menyanjungnya, yang merupakan bacaan-bacaan yang diucap oleh lisan. Apa saja yang memuji kepada Allah, mensucikan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, itu mensucikan Allah. Tahlil itu mensucikan Allah. Itu adalah kaedah. Kita belajar kaedah tajwid pun disebutkan la ilaha illallah, illa yang kedua itu matabriah, membersihkan, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kesyirikan. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Tuhan hanya ada kepada orang yang meyakini sesuatu. Allah hanya yang boleh mengadakan dan mentiadakan. Allah yang mengadakan sesuatu dan yang mentiadakan sesuatu itu Allah. Ni yang malam ni datang orang ni pasal apa? Sebab Allah gerakkan hati orang tu untuk banyak pergi cari orang yang Ustaz. Orang tu tak sampai, maka Ustaz pun minum. Alhamdulillah. Berapa lama kuliah tak pernah ada orang? Kan? Macam tu juga. Tapi ustaz ni dia tak bagi, saya mesti tak bagi. Ustaz ni seorang dia bagi. Allah gerakkan hati sebab Tuhan ni, dia katakan Tuhan ni, apa-apa yang kita anggap boleh memberi bekas, ni dalam bahasa tauhid, boleh mendatangkan kesan, itu Tuhan. Allah yang mengadakan dan yang mentiadakan, itu Allah. Kena tahu pada Allah mana Tuhan. Sebab itu kalimah tiada Tuhan selain Allah. Sebab tak mau semua-semua Tuhan yang lain, hanya Allah sahaja. Yang mana Tuhan yang lain, apa-apa yang kita anggap. Kita makan ubat, lepas tu sihat. Oh, bagus tu ubat tu sihat gitu. So siapa Tuhan kita? Ubat tu yang bagi kita sihat. Dan Allah yang bagi kita sihat. Di situlah tauhid. Di situ yakin. Habis makan ubat ni apa? Makan ubat ni ikhtiar, usaha. Jangan batuk lah, ni makan demam, ni makan ubat batuk. Saja nak mati ya. Batuk makan ubat batuk, demam makan ubat batuk, ikhtiar. Usaha pikiran itu semua kita buat. Apa-apa yang kita anggap. Sebab tu hati-hati dengan orang-orang sekarang ni pandai cakap ada duit semua jadi, tak ada duit apa pun tak jadi. Right? So siapa yang menjadi ni? Duit. Kau sudah syirik kepada Allah. Bukan duit yang menjadikan dia, Allah yang menjadikan dia semua. Itu kerja dia. Sebab tu hari-hari kena la ilaha illallah. Kalau boleh pagi-pagi lepas subuh, zikir subuh tu, tambahkan sikit dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok time lah, kadang-kadang sekarang 6.30 baru habis semayang, awak dah terlalu pun nak pergi kerja. Kan? 6.30 dah sebut. Kita ambil dekat 30 pun cukup, 33. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam mengajak para jemaah untuk mentauhidkan Allah, mensucikan Allah di pagi-pagi hari. InsyaAllah bagus. Yang kita risau ni, kita dah tengah sembahyang subuh, hayya 'alas solat. Bila dah tengah azan, as-salatu khairun minan naum. Budak sekolah dah tunggu di jalan. Dia sembahyang subuh, apa ni? Sekarang pun tak tahu. Yang awal sangat di sekolah ni faham. Takut lambat sekolah ke takut tak sembahyang subuh? Kata lagi kita anggap baik mungkin dia sembahyang subuh kat sekolah. Sampai sekolah dia subuh. Tapi rata-ratanya berat takut sampai sekolah dia subuh. Duduk tengah azan subuh dah tunggu pas sekolah. Dia faham ni. Kat tengah sembahyang subuh dah keluar nak pergi dah. Sabar. InsyaAllah kalau kita ada jalan memang ada laluan tu kita tempat pun tak apa. Subuh kita pastikan. Ini pagi-pagi kita mentauhidkan Allah, sucikan Allah dulu. Ni zikrullah, tasbih, tahmid, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu semua adalah merupakan menyanjung tinggi, memujinya dan menyanjungnya dengan lisan. Sebab itu setiap kali lepas sembahyang jangan ditinggalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga. Buatlah. Kalau tak sempat sampai dalam kereta pun masuk sambung tasbih. Kan ada tasbih kan dalam kereta kan? Ada tasbih dalam kereta? Ada. Cina tu pun ada tasbih kan dalam kereta kan? Kalau tasbih kita gantung tak pakai, sama je kita dengan Cina. Ada tasbih pakai. Yang kedua, fazkuruni, ingat Allah dengan hati, memikirkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat pada tanda-tanda ciptaannya dan alam yang diciptakannya, yang demikian dapat difikirkan dengan mengambil contoh dan iktibar daripadanya. Ini satu lagi kebesaran Allah yang Allah suruh fikir dengan otak kita. Dia masuklah hati kita. Masya Allah, tuan-tuan tengok tak baru ni kebakaran, kata hutan, pergilah kita sampai sekarang ni, sampai kat Sepang ni, bomba sampai berkumpul situ, dah berkemah situ, semua orang cerita, ya Allah, kesiannya sahabat-sahabat kita di kedai bomba. Siapa pun tak pandang dia. Duduk dalam hutan, pada api tengah malam, pagi, orang pergi, saya kata, ya Allah, tabiklah bomba, subhanallah, menyelamatkan kebakaran hutan, nyawa hutan. Tapi orang tak pandang sangat lah, sebab dia bomba. Itu lah, tanyalah orang bomba. Kami ni tak, orang tak pandang pun. Tak ada lah kenaikan ke apa, tak ada lah bunyi lagi Ustaz. Ustaz kena cakap lagi sini kan, turun-turun lah bagi nak kawan-kawan bomba tu, kesian dengar. Susah teruk. Saya tengok teruk. Tu belum panggil tak kat Pulau Sawa lagi. Pulau Sawa panggil dia, orang lemah panggil dia, aksiden panggil dia, gergaji rumah, pokok apa nama tu panggil dia. Dia saja rumah kan. Dia paling teruk apa? Ni grassroots. Nak cerita bomba tak? Nak cerita ni kebesaran Allah Ta'ala. Nak ceritakan bahawa fikirlah kebesaran Allah Ta'ala di situ, kekuasaan Tuhan yang terdapat pada tanda-tanda ciptaannya. Ni Allah kita di alam ini. Membaca itu namanya ayat-ayat Quraniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ayat Allah ada dua. Satu ayat Quraniyah yang kita baca tu, Quran yang tulis tu. Yang kedua baca daripada alam ini, namanya ayat-ayat kauniyah. Baca ayat daripada alam. Jadi yang mana yang banyak? Segalanya itu kita melihat kebesaran Allah itu membaca dengan hati kita, akal kita, ayat-ayat kauniyah ini keliling kita semua. Semua yang berlaku ni ayat-ayat Allah. So pandang keberhasilan Allah, kehebatan Allah, Maha Pencipta Allah Ta'ala. Daripada terbitnya anak bulan yang kita lihat sampai putaran-putaran alam, matahari yang keluar, hujan yang turun, bumi yang mencekakkan air ini semua, yang sanggup untuk menampung air, kering kontang di tasik yang dulunya banyak air, semuanya kebesaran Allah. Yang terakhir mengingat Allah dengan anggota tubuh kita, yakni dengan amalan dan kerja-kerja yang diperintahkannya. Ni tanda dengan Allah. Sembahyang dengan tubuh badan kita, puasa, berbuat baik, berusaha dalam segala rupa khidmat yang memerlukan kepada gerak anggota tubuh badan. Tu, berusaha dengan segala rupa bentuk khidmat yang memerlukan kepada gerak tubuh badan, membantu orang mengangkat barang, tolong-menolong, datang bersihkan sampah, gotong royong, semua ni adalah ibadat tanda kasih kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai tengok cicak, tai cicak ada dekat surau pun kita tak nak buat. Ni bukan kerja saya, ni kerja nojo macam ni. Nojo ni apa? Bagi makan gaji buta. Boleh pilih-pilih pula ni. Padahal di rumah Allah, semua kena tolong jaga, semua kena buat kerja. Tengok tingkat berabu tadi ni, bawa tembok lah. Ni nasi berapa lama dah tak basuh ni, ambil basuh. Contoh kan, tengok kat bawah sana ada ni, tengok apa nama ada sampah, ambil penyapu. Itu kau ringan tak kan? Ni semua ibadah. Ya Allah, Allah bagi pahala tak nak? Allah bagi nampak kita terjejak tu bukan nak nampak terjejak, nak bagi pahala dekat engkau. Kita tak faham. Ya Allah, begitu ke? Iya, tanya orang cepat dapat pahala. Dulu kan dia mesti cicak apa dulu kan? Lepas kecil-kecil lah, budak sekarang dia tak main cicak, dia main game. Cicak pun dia tak kenal. Pau. Itu je dia tahu. Maka tiap-tiap manusia dengan Allah dengan cara yang disebutkan tadi, pasti Allah akan mengingat pula kepadanya. Ada tiga cara, yakni dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota tubuh badan mengingati Allah Ta'ala. Orang yang mengingat Allah dan dengan mentaatinya, Allah akan mengingatinya dengan bantuannya. Itu janji Allah. Taat Allah, Allah akan bantu kita. Orang yang mengingati Allah dalam masa lapang hidupnya dan sedang menikmati rezekinya, Allah mengingatinya pada masa kesusahannya dan kemalangannya. Orang yang mengingati Allah dengan beriman dan mentauhidkannya, Allah akan mengingatnya dengan menjanjikan syurga dan keredaannya. Orang yang mengingati Allah dengan berhati ikhlas, Allah akan mengingatinya dengan melapangkannya pada waktu kesempitan.
Seterusnya mengingati Allah dengan sepenuh hati, dosanya akan Allah ampuni. Dan mengingat Allah dengan berdoa, Allah tunaikan apa-apa yang dipinta. Terakhir, ada satu kisah. Orang ni, dia masuk syurga tanpa satu amal soleh pun tak dia. Pelik. Masuk syurga tak ada satu amal soleh pun. Tapi dia ada cuma ada satu saja, takut pada Allah. Lain tak ada, amal soleh dia tak ada. Tapi Allah izinkan dia masuk syurga. Macam mana hebatnya? Suatu hari, dia dalam keadaan dah tua, dia pesan, dia wasiat pada anak dia, wahai anakku, kalau abah dah meninggal dunia nanti, kau bakarlah banyak abah ni. Kita bakar dia. Lepas bakar, ambil tulang-tulang abah ni semua, kumpulkan, tumbuk halus-halus, bagi hancur semua. Lepas tu, bagi dua, separuh buang kat laut, separuh buang kat darat. Buang kat laut biar ada hanyut ke laut, separuh lagi tanamlah kat darat, tak apa. Setelah dia meninggal dunia, anak dia pun buatlah wasiat tu dan buatlah tumbuk hancur-hancur halus, buat. Allah perintahkan laut, satukan balik. Allah perintahkan dikeluarkan dan Allah cantumkan balik. Lalu Allah tanya kepada hamba Allah, kenapa kau buat macam ni? Wahai Allah, aku tahu aku tak ada amal soleh ya Allah, tapi aku buat macam ni kerana aku terlalu takut kepada Engkau ya Allah. Kau takut kepada aku, Allah yang maha mengetahui hati dia. Kerana satu dia takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah izinkan dia masuk syurga kerana kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan wasiat ke anak-anak pula. Nanti tunggu ayah-ayah ni bagi hancur-hancur, balik ke laut. Ini satu dalam 100 juta nak ceritakan kasih sayang rahmat Allah. Jangan buat gitu pula. Sebenarnya kan buat je takut Allah ni sebenarnya ada hati kita. Jadi insya-Allah sekalian sekadar itu dulu. Wallahu insya-Allah kita jumpa lagi pada yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana bil Qur'anil azim wa ta'ala indana wa Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna wa rizqna dina wa tawallana 'alayhi wa tawaffanna waj'alna la hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله